السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah, amma ba'd. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isterinya, anak-anak dan cucu-cucunya, ahlul bait, kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka yang mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan daripada Allah, kita dapat pada malam ini tuan-tuan, seperti yang diwar-warkan, untuk kuliah bulanan berhubung dengan perkara yang paling penting, iaitu iman. Terima kasih kepada pengurusi jawatankuasa yang memberikan slot dan peluang pada kita malam ini. Tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas kita telah sebut sedikit sebanyak berhubung dengan maksud al-iman, al-aqidah, at-tauhid, usuluddin. Semua makna sama. Kadang-kadang disebut aqidah, kadang-kadang disebut tauhid, juga digunakan perkataan usuluddin, juga digunakan perkataan al-iman, seperti yang tertera di kitab kita ini, al-iman. Kalau dahulu ada ulama yang menggunakan istilah fiqhul akbar, fiqh yang paling besar, merujuk kepada apa? Tauhid. Dan tuan-tuan, kesemua para rasul, bermula daripada rasul yang pertama Nuh alaihi salam, hinggalah kepada rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa perkara yang sama. Syariat tak sama. Wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Syariat kita dengan Nabi Musa tak sama. Syariat kita dengan Nabi Isa tak sama. Maksud syariat ni hukum, hakam. Sebab itu ada benda yang Nabi Musa dan kaum dia boleh buat, kita tak boleh buat. Tapi ada juga yang sama. Sebab itu kalau kita belajar, dia ada satu bab, dia panggil asy-syar'u man qablana. Syariat orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni bukan tok nenek. Orang dulu-dulu ni maksudnya kaum Nabi dulu-dululah. Nampak? Jadi syariat orang dulu-dulu ni ada yang mansukh, ada yang masih lagi boleh diteruskan. Jadi ada hukum Nabi Musa, Nabi Isa yang masih valid, maksudnya boleh sama dengan hukum kita. Seperti apa? Apa yang sama?
Nabi Musa pun buat, Nabi Isa pun buat, Nabi-Nabi lain semua buat hukum tu. Contoh puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kan Quran kata kan? Kutiba 'alaikumus shiyam. Allah wajibkan kepada kamu umat Muhammad untuk berpuasa. Kita saja ke yang puasa ni? Syariat suruh puasa ni kita saja ke? Tak. Allah kata apa? Seperti orang dulu-dulu pun kena puasa, hampa pun sama. Jadi maksudnya syariat puasa ni adalah sambungan daripada hukum terdahulu. Jadi ada benda dulu orang buat, dibawa sampai sekarang. Tapi tuan-tuan, yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling senang, hukum hakam kita lah. Yang paling mudah. Contoh apa dia? Salat yang paling sikit, siapa dia? Kita. Berapa kali? Tuan-tuan, mayang berapa kali sehari? Kami bukan tak boleh nak jawab, tak mau riak. 5 kali. Tapi umat-umat dahulu seperti kata Musa alaihi salam 50 kali. Berbeza. Umat Nabi Musa kalau mereka nak bertaubat, mereka kena bunuh diri. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Quran kata siapa yang nak bertaubat kena bunuh diri. Tapi kita istighfar dan berazam berhenti tidak melakukan. Mudah, simple. Tapi tuan-tuan, apa yang sama yang menjadi slogan, perkara yang dibawa oleh semua para rasul? Akidah ni lah. Sebab itu fiqh ni dia banyak berkhilaf lah. Kau ni kata lagu ni, kau ni kata lagu ni, pandangan kau ni, kan? Tetapi akidah ni jaranglah orang nak berbeza. Tuhan ada berapa? Tuhan ada berapa, tuan-tuan? 1 ke 2? 1. Mazhab apa pun dia akan kata 1. Tuan-tuan jangan duk buat pasal pula khilaf. Apa dia yang khilaf, makcik? Tuhan ni ada pandangan kata 1, ada pandangan kata 2. Jadi macam mana? Dua-dua pun tak apa lah. Tak boleh. Sebab itu ada satu cerita khilaf ni. Cerita bila dulu sikit kan, intro. Tuan-tuan, masail fiqhiyah, dia selalu kita kalau mengaji fiqh ni, kita jangan duk pening. Sebab apa? Memang pendapat banyak. Jadi orang yang terang tu kadang-kadang dia akan terang banyak lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ini fiqh. Fiqh ni luas. Jadi tuan-tuan jangan terkejut. Tapi kalau kita mengaji akidah ni benda yang sangat, kita nak kata, menyatukan. Kan? Semayang ni macam-macam passion, tapi mai datang tauhid ni sama. Saya bagi contoh sekali lagi. Ni nak balik pada cerita ni. Okey. Cerita ni kononnya ni bukan hadis tapi cerita. Saya ingat saya biasa cerita dah, tapi tak apa. Saya ni pengalaman cerita-cerita ni taklah banyak. Tapi saya duk tengok satu cerita 7 kali cerita pun tuan-tuan macam kali pertama dengar. Baguslah pasal saya boleh ulang. Jadi bagusnya kita tak tulis, bagusnya kita tak catat, kerana penceramah boleh apa? Boleh putar balik kaset tu. Nampak? Okey, tu rahsia. Satu orang tok guru, dia nak pergi keluar negeri.
Dia lantik anak dia untuk ganti tempat dia untuk mengajar. Dia cuti salah. Tapi kelas dia tak mau cuti. Jadi anak murid ni, anak dia ni taklah ada ilmu. Dia kata, macam mana dia nak jawab soalan? Mengajak, mungkin dia boleh. Benda prepare, dia boleh sampai. Tapi soalan tu, sekali kalau orang tanya, kalut. Maka dia bagi satu petua. Malam ni banyak petua kita nak bagi. Sekejap lagi, kita nak ajak tuan-tuan, petua apa? Siapa main malam ni memang untung. Saya nak ajak tuan-tuan, petua tarik duit. Esok tak payah pergi kerja. Yang mana kerja berhenti buang. Yang mana menega ni tak payah menega esok. Pasal saya nak bagi petua tarik duit. Duit akan mai. Tapi bila saya nak bagi petua ni, hujung. Jadi kena dengar lah. Hujung sekali baru saya bagi petua ni. Jadi kawan ni dia bagi petua dekat anak dia. Dia kata, sekiranya orang mari tanya hang soalan, mudah saja. Hang jawab, pada masalah ini qaulan, ada dua pendapat. Siapa mai tanya hang jawab macam tu. Apakah hukum salat selepas subuh? Dalam bab ni ada dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Apakah hukum makan telur penyu? Ada dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Hang jawab macam tu ya? Betul tak? Semua khilaf. Marilah tanya. Dia pun jawablah. Jadi dia pun kata, sakan ni, tanya apa semua boleh jawab. Fihi mas'alah qaulan. Di dalam bab masalah ini ada dua pendapat. Satu kata sunat, satu kata wajib. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Satu, artinya dia tak salah lah. Pasal apa? Pasal dua-dua ada boleh. Ada. Mereka kata tak boleh. Ada kata tak boleh. Saya dengar ada juga kata boleh. Ya memang dalam bab ni memang dua pendapat. Boleh dengan tak boleh. Teror. Teror. Satu orang duk dengar, dia kata karut Tok Guru ni. Karut. Dia pun menyelit tanya. Dia kata, Tok Guru, saya ada satu soalan. Allah ni wujud ke tak? Allah tu ada ke tak, Tok Guru? Dalam bab ni ada dua pendapat. Satu kata ada, satu lagi kata tak ada. Dia dengar-dengar, dia kata hang ni memang tukang karut, muhung kuat. Pasal apa? Takkan Tuhan pun khilaf. Kalau orang tanya tuan-tuan, baca bismillah pelan ke derah? Khilaf. Ada kata derah, ada kata pelan, ada kata tak payah baca langsung. Betul? Tapi kalau orang tanya tuan-tuan, Tuhan ada ke tak ada? Tuan-tuan kata yang ni ada mazhab kata Tuhan ada mazhab kata, mazhab mana kata Tuhan tak ada. So saya nak bagi tahu akidah. Pasal itu dia panggil tauhid. Apa makna tauhid? Menyatukan. Maksudnya kita mengesahkan. Pasal itu tauhid ni satu pengajian yang kita tidak akan berkelahi dengan orang. Nampak? Tauhid ni kita sama. Kan? Baik. Jadi di antara perkara yang saya nak sebut ialah apabila kita sebut soal beriman, rukun iman dia mula dengan apa? Yang ni saya tak akan ajak tauhid 3 ke sifat 20 ke apa, semua itu orang nak berkelahi kan. Isu semua jadi isu, tak apa, kita tak payah duk mengaji tauhid 3, kita tak payah mengaji sifat 20, kita tak payah mengaji semua tu. Kita mengaji rukun. Ada orang tolak rukun iman? Tak ada. Jadi tuan-tuan nak mengaji dengan saya ni rukun iman. Hampa mengaji tauhid 3 ke sifat 20? Dua-dua kami tak mengaji. Sakan. Hampa mengaji apa? Kami mengaji rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Khilaf.
Khilaf. Ada kata 6, ada kata 7. Geng mana 7? Pasal itu dia tak ada khilaf nama. Tapi rukun semayang mazhab Syafi'i 13. Hanbali kalau tak silap saya 14. Artinya khilaf. Rukun semayang khilaf, tapi rukun iman tak khilaf. 6 tu kan? Dapat? So rukun iman yang pertama, mari kita mengaji. Ni kira macam kelas kafar ni. Perdoain. Rukun iman yang pertama, apa dia? Beriman kepada Allah. Tuan-tuan jangan mengucap pula. Mengucap tu apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah tu apa dia? Rukun Islam. Saya kalau tuan-tuan jawab mengucap 2 kalimah syahadah, tak apa lagi. Sebab apa? Biasalah tertukar rukun iman dengan rukun Islam. Yang saya sayau ni apa dia? Rukun iman yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang tu rukun apa? Rukun apa? Negara. Pasal apa yang jawab lagu tu Haji? Semangat kemerdekaan. Dia terlalu duk semangat kemerdekaan, kepercayaan, tapi boleh jadi juga kepercayaan kepada Tuhan. Pasal dia soal apa? Iman. Iman tu percayalah. Okey. Nombor 1 beriman kepada Allah. An tu'mina billah. So ini tajuk kita yang pertama apa dia? Tuan-tuan dan saya, kita wajib percaya dengan sepenuh hati, tanpa ada syak, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada samar-samar, tanpa ada was-was, bahawa Allah itu wujud. Allah ada tak ada? Ada. Sebab kita tak nampak. Yang tu yang berat tu. Pasal nak mengajar orang untuk percaya benda yang tak nampak. Sebab tabiat manusia, fitrah manusia, dia hanya percaya benda yang boleh sama ada dilihat, ni lah, benda-benda yang dia boleh nampak lah. Tabiatnya betul tak? Tuan-tuan, orang main sembang kat tuan-tuan, benda tak ada, tuan-tuan akan kata apa? Derah lah dia ni. Awak sembang derah. Dulu kok kampung kita tak tahu, kok kampung tuan-tuan ada kot orang jenis sembang derah. Dulu ada satu, saya duduk kampung dekat dengan kampung tuan-tuan lah. Dia pergi rumah tok saya. Dia kata, dia cakap dengan tok saya tu, dia kata, Timah, aku pergi naik bah panjang bah 2 relung. Dia duduk sembang. Masa tu kita duduk naik duit, dengar lah. Tuan-tuan, 2 relung panjang. Tapi masa tu kita, nak naik bah ni bukan benda semua orang boleh naik. Jadi orang yang dengar, tu ke? Tapi dalam hati betul ke sampai 2 relung panjang? Tapi orang kita kalau dia main habak kata bah panjang tu, biasalah. Dia bila nak cerita ni, orang mana tak tahu, dia kata dia kena gelembung tu bagi besar. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Macam ceramah lah, kalau ceramah biasa. Kalau ceramah biasa tuan-tuan, apa dia? Orang mengantuk. Satu penceramah dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, saya ni masa mak saya mengandung dia mimpi bulan tu, masa dia duk mengandung, bulan jatuh ke riba. Bulan tu mai dekat mak dia, masa tu mengandung dekat dia. Tuan-tuan kalau dengar macam ni, sakan tok guru kita petanda tu. Tinggal dia tak habaq masa dia mengandung tu bulan terbelah ya. Tapi cerita-cerita yang hyperbola dia panggil lagu ni, yang dia panggil bombastik ni, yang sakan kita dengar ni, orang akan syok. Betul tak? Dia panggil dalam istilah hadis
mujazafah, melampau. Sebab itu kita kena hati-hati. So tuan-tuan, beriman kepada Allah ini apa dia maksudnya? Pertama, kita beriman Allah itu wujud. Kedua, bila kita kata beriman kepada Allah, kita wajib beriman bahawa Allah berkuasa ke atas alam ini. Yang menguasai alam ni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, Malikin nas. Allah raja yang memiliki segala-galanya. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, bagi Allah itu segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Dia beri kepada siapa yang dia nak kerajaan itu. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan beriman siapa yang mentadbir alam ni? Ini penting ni, pasal sekarang ni berlaku satu kekeliruan yang sangat dahsyat. Apa dia? Bagus. Tuan-tuan mengikuti perkembangan semasa. Siapa yang mentadbir, menentukan dan mengawal selia alam ini, yang menurunkan hujan, yang menghidup dan mematikan, yang mengawal perjalanan langit, bumi, bulan, bintang, cakrawala dan segala seluruh alam ini, huwallah, Allah. Sebab itu kita menolak dakwaan pihak-pihak tertentu yang mengatakan adanya orang atau makhluk yang mengawal alam ini selain daripada Allah. Dia kata wali kutub, wali abdal. Ada wali yang bertugas menjaga alam ini. Wali itu duduk di mana? Tak tahu. Tapi dia ada power untuk apa? Untuk control the universe. Alam ni dia ada power. So ini satu kepercayaan yang sangat berbahaya. So kita tak payah minta kepada Allah. Pasal apa? Pasal ada wakil Allah. Wakil Allah tu siapa dia? Wali. Wali tu duduk di mana? Wali tu tak ada di alam kita. Kita boleh seru dia. Maka keluarlah nama-nama seperti apa? Bulia Mulkan. Biasa dengar Bulia Mulkan. Seru dia. Serulah nama wali-wali ni. Pasal mereka ni apa? Mereka ni macam guardian lah. Bukan guardian tu, macam penjaga alam ni. Tuan-tuan, kita ni kalau percaya lagu ni tak ada beza dengan agama lain. Pasal kita beriman Allah yang mengawal, dia yang mentadbir, menguruskan alam ini. Allah pasak dalam-dalam tuan-tuan, pegang kuat-kuat. Tidak ada makhluk dan kuasa yang mengurus alam ini melainkan Allah. Sebab itu bila kita nak minta, kita minta terus kepada Allah. Mudah. Ini akidah. Akidah mudah tak? Mudah. Jadi ada pihak lain yang mentadbir, ada kuasa yang Allah Ta'ala bagi kuasa? Tak ada. Malaikat bertindak di atas titah perintah Allah, bukan di atas kuasa dia ada. Maka ini perkara yang penting. Sebab itu beriman kepada Allah dalam rukun iman yang pertama. Kita beriman bahawa Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Allah khaliqu kulla syai'. Allah yang mencipta setiap sesuatu. Selain daripada Allah kita panggil apa? Allah the creator. Kita, Allah itu yang mencipta. Kita yang dicipta. Kita ni makhluk. Allah tu khaliq. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, kalaulah anak kita lahir dalam keadaan cacat, dalam keadaan tidak sempurna, kita redha kerana dia diciptakan oleh, ini kesan dia.
Walaupun kita semua memohon kesempurnaan, kita nak kesempurnaan, tapi mari anak kita mungkin cacat, mungkin tak sempurna, mungkin syndrome Down, mungkin autism, mungkin ada penyakit, mungkin hitam, mungkin putih, albino. Kalau tuan-tuan dapat anak-anak lagu tu, tuan-tuan membayar tak? Tuan-tuan mengamuk tak? Pasal apa tuan-tuan tak mengamuk? Pasal apa tuan-tuan tak protes? Pasal apa tuan-tuan tak marah? Kerana tuan-tuan beriman bahawa yang menciptakan, yang menjadikan, yang menentukan sifat anak tuan-tuan itu ialah Allah sebaik-baik pencipta. Ini membezakan kita dengan orang lain. Dan tuan-tuan tahu tak? Sindrom Down boleh dikesan sebelum daripada anak tu lahir. Masa kita scan pada kandungan beberapa minggu, kita dah boleh tahu dah. Dan kadang-kadang anak yang lahir ni, saya nak sebut ni pasal apa? Saya nak kaitkan dengan keimanan bahawa Allah yang mencipta, Allah yang menjadikan. Pasal tu bila dia lahir, kita redha. Kita tak protes. Pasal apalah muka aku tak elok? Muka hang elok lah. Yang kata tu pun tak elok tahu mana. Betul tak? Pasal tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu elok tak elok, tuan-tuan tanya cermin. Berdiri depan cermin, elok tak muka tuan-tuan? Dia akan kata elok sangat. Tak ada orang lain dah dalam kampung surau ni yang elok. Kalau cermin tak cakap macam tu, beli lain. Tapi saya nak habang kita terima. Dan cantik ni, benda yang Tuhan cipta ni subjektif. Subjektif ni bukan boleh hukum, betul tak? Tuan-tuan pergi kenduri menikah, tuan-tuan tengok anak dara elok tak? 10 orang tengok, ada 10 pendapat. Ada kata elok, ada kata tak elok. Ada kata biasa-biasa. Betul tak? Tak benar tuan. Jadi Allah jadi. Pasal tu bila kita tengok muka kita, orang kata elok, alhamdulillah Allah Ta'ala cipta elok. Orang lain pun mungkin ada sakit, ada cacat apa semua. Itu ujian untuk dia. Tapi Allah sebaik-baik pencipta. Kan kita baca masa bila tu? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bila tuan-tuan baca tu? Sajadah. Maha suci Tuhan sebaik-baik pencipta. Kita bila beriman tentang orang akidah ni, lagu mana pun Tuhan decide, Tuhan putuskan untuk diri dia, anak dia, keluarga dia, kan? Dia syukur. Dan kita mungkin alhamdulillah anak kita lahir cukup sifat sempurna, kan? Tapi mungkin ada anak orang kecacatan dan sebagainya. Kita kena beriman bahawa itu ciptaan Allah. Sebab itu bila kita sedar bahawa setiap makhluk ini ciptaan Allah, maka tidak ada hina menghina. Tidak ada membandingkan antara satu sama lain. Betul tak? Betul. Elok anak hang, anak cucu hang kan ni? Awak tak elok. Ada pula dia kata cucu kita tak elok. Macam cucu dia elok sangat. Ini sifat orang yang tak beriman. Nampak tuan? Tidak ada lagi orang yang lahir hidung di belakang. Yang tu tak elok. Baik. So kita beriman juga Allah yang mentadbir setiap sesuatu. Dia yang menghukum setiap sesuatu. Dia yang memberi rezeki. Dia yang menghidup dan mematikan. Dia yang memberi apa? Dia yang memberi kekayaan dan kemiskinan. Dia yang memberikan kesihatan dan kesakitan. Setiap daripada apa yang berlaku dalam kehidupan manusia, dialah yang maha menentukan. Jadi malam ni tuan-tuan, saya tak mau pi luas. Saya nak ambil satu ya, sifat yang kita nak bincang pada malam ini apa dia? Allah sebagai Ar-Razzaq. Itu yang saya nak fokus malam ni. Allah sebagai Ar-Razzaq. Tuan-tuan, bila kita beriman Allah itu wujud, Allah itu maha pencipta, Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha menentukan segala-galanya. Satu lagi, Allah itu yang menentukan rezeki dan dia
yang maha pemberi rezeki. Yang tu kita kena. Bila seseorang itu beriman, Allah pemberi rezeki, dia tak akan tikar ekor. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Dia tak akan balas duit masjid. Dia tak akan tipu duit orang. Pasal apa? Pasal dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, dan dia akan membahagikan antara urusan dunia dan akhirat, kerana dia tahu tujuan dia ialah akhirat. Nampak tuan? Jadi malam ni kita nak perbetul akidah yang mana tak berapa nak tepat soal Allah sebagai pemberi rezeki. Ni akidah tau ni. Allah bagi rezeki ni akidah. Pasal ada sebahagian manusia dia bertuhankan apa? Bertuhankan makhluk. Faham tak bertuhankan makhluk? Dia menganggap bahawa Tuhan yang memberi rezeki, yang menentukan rezeki dia manusia. Pasal itu dia sanggup memperhambakan diri kepada manusia. Dia punya budaya, minda terjajah. Kita semua ni dilahirkan apa? Bebas tau. Kita dilahirkan merdeka ni. Tuhan kita Allah. Yang memberi rezeki kita Allah, bukan manusia. Kalau Allah bagi, tak ada siapa boleh halang. Duk ajak banyak kali dah, tapi tewas. Ni kita nak fokus tuan. Tuan-tuan akan keluar dengan jiwa merdeka, jiwa bebas, jiwa bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau orang suar benda haram pun, tuan-tuan akan tolak. Pasal tuan-tuan akan kata apa? Allah yang bagi rezeki, bukan orang politik, bukan tuan yang membela kita. Faham ke tak? Dia duduk kuih pi dah tu. Kita kalau tak ada dia pi mana? Kan? Pemimpin silih berganti. Pemimpin datang dan pergi. Pemimpin ada yang hidup dan mati. Tetapi Tuhan maha hidup dan tidak mati. Kebergantungan kita kepada manusia kadang-kadang lebih pada kebergantungan kita kepada Allah. Ini benda besar. Boleh. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah sebagai pemberi rezeki ini, mari kita tengok sedikit beberapa dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, dan saya akan bawa kepada tuan-tuan beberapa hukum hakam berkaitan dengan rezeki. Baik, antara dalil yang tuan-tuan kena tengok berkaitan dengan Allah sebagai pemberi rezeki, antaranya apa dia? Dalam surah Fatir ayat ketiga, Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliq ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingatlah akan kamu nikmat Allah. Adakah Tuhan yang mencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Tengok, Tuhan tanya, ada Tuhan lain kah yang bagi rezeki? Surah Fatir ayat 3. Dalam surah Saba ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala sebut, Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Katakanlah Allah. Nampak? Dalam surah Saba ayat 24. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 73. Wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard. Allah kata apa? Dan mereka itu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak boleh memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun, sama ada daripada langit ataupun bumi. Tuhan kata mereka piduk sembah satu makhluk yang tak boleh bagi rezeki pada mereka. Allah tegaskan dia sahaja the only God, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar.
yang maha memberi rezeki. Pasal tu kalau kita tak dapat, kita tak merajuk lah, kita tak mebai lah, kita tak marah lah. Pasal apa? Setelah kita usaha, kita tak dapat, kita tak merabat, kita tak jadi gila lah, kita tak jadi putus asa. Pasal apa? Ha, tuan-tuan? Pasal kita beriman bahawa Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Banyak contoh kalau kita nak buat, dan tuan-tuan semua boleh buat contoh masing-masing. Tapi pasal apa bila kita tak dapat, kita seolah-olah kecewa? Kecewa? Tak kecewa. Pergi mengajar, tentu benda hari lupa. Benda hari lupa nak pergi sagu hati. Balik tidur. Apa dia? Tak ada rezeki malam tu. Kalau rajin WhatsApp, ada lupa apa-apa atau ni malam ni? Ada apa Ustaz? Ada tinggal kitab ah? Tak, kitab buat balik. Oh, saya terlupa, minta maaf, esok saya pergi bagi. Ada rezeki. Cuma tak dapat malam tu, dapat pagi esok. Amboi syok, mau terkena tang kita. Mau kena tang tuan-tuan. Dia kata depa duk habaq nama aku jadi jawatan kuasa JKK, tak naik. Jaga tak naik, aku pergi tendang meja malam ni. Oh, jangan buat lagu tu. Tak terpilih artinya tak ada rezeki. Pasal apa tak pilih? Berapa lama dah aku duk tutup lampu dengan kipas? Pasal apa pula? Dia dah usaha dah, dia tak melentik dah. Dia tak nampak kata dia duk tutup kipas. Bukan rezeki lah. Dia bercinta punya sakan dengan kawan tu, tak tahu pergi menikah dengan orang lain, bukan rezeki. Biasa, normal. Hidup kita kalau tak boleh, artinya apa? Tuan-tuan, kita orang Islam, orang beriman ni, simple saja hidup kita. Kahwin rezeki, tak kahwin rezeki, ada anak rezeki, tak ada anak rezeki, kaya rezeki, miskin rezeki, semua Tuhan tentu. Kita tak ada masalah. Betul ya? Orang buat kenduri, tak panggil kita, kita tak mobile. Abang siap-siap, jangan duk mobile kalau tak panggil. Pasal apa? Pasal apa? Tak ada rezeki ya? Hang mengaji macam mana? Jaga, aku buat kenduri pula aku tak mau panggil dia. Oi. Apa? Iman, mana iman? Orang jawatan kuasa pilih, jawatan kuasa tapis, jawatan kuasa kena amanah. Halah ni saya cakap ni jawatan kuasa amanah. Amanah pilih pun semua. Nama dia tak naik. Nama dia tak terpilih sebagai penerima bantuan. Dia beriman bahawa tak ada rezeki. Kalau dia rasa dia dizalimi, dia pi. Pengusi saya pasal apa tak dapat. Pengusi kata, bukan tak dapat, tapi dah dapat dah hari tu. Yang ni orang lain pula. Tak apa. Ini sampai nak canang buat surat layang, report SPRM pun semua pasal dia tak dapat. Mengamuk. Dia cerita yang dia tak dapat. Yang dia dapat, dia tak. Ini semua cakap orang yang tak beriman sebagai Allah sebagai Ar-Razzaq. Pasal kalau dia tahu, bukan pengusi tu yang bagi, Allah. Tapi pengusi tu kena amanah lah juga. Janganlah nama omel dah. Siapa dia kata aku ni? Duduk belakang tu, padam buang. Yang tu tak boleh lah. Tapi kalau padam pun bukan rezeki dia juga. Cuma orang yang pergi padam tu kena ada alasan lah. Faham? Saya nak habaq kat tuan-tuan, kalau kita pas, kita luluh benda ni, hidup kita akan senantiasa lapang. Pasal apa? Kerana kita tahu bukan dia yang tak bagi, bukan wakil rakyat tu yang tak bagi, bukan pengusi tu yang tak bagi, bukan kawan tu yang tak bagi, Allah yang tak bagi. Habis Sebab itu Nabi SAW kata orang beriman ni urusan dia, dapat dia syukur, tak dapat dia apa dia tuan-tuan? Duk mengaji lama dah, sambung Ustaz. Dapat dia syukur, tak dapat dia sabar. Tuan-tuan dapat tak? Sekarang selalu kita duk baca hadis riwayat Muslim, dapat syukur, tak dapat sabar. Pasal dia tahu segala ketentuan itu datang daripada Allah. Simple ya soal ni. Tapi benda yang simple ni bila dia mari kepada hidup kita, ketika itu baru kita tahu. Itu satu. Kemudian tuan-tuan, bila kita sebut rezeki, ada masa lagi kan? Bila kita sebut rezeki, apa itu rezeki? Masuk? Saya baru nak muqaddimah. Tak apa, azal dulu tuan-tuan. Sekali lagi saya sebut, ada sikit lah, ada 2 poin. Ya, InsyaAllah lepas 2 poin ni kita tangguh.
Azan untuk isyak dulu insya-Allah. Okey, bismillah. Tuan-tuan, yang pertama, ni poin yang pertama. Apabila kita beriman Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Pasal itu ada orang nama Abdul Razzaq. Ar-Razzaq daripada perkataan rizq. Artinya yang maha pemberi rezeki. Yang pertama, tuan-tuan kena faham, Allah menentukan rezeki berserta dengan kadar dia. Berserta dengan kadar dia. Pasal itu kita kalau dapat sikit, syukur. Kalau kita dapat banyak pun kita syukur. Kadar dia. Bukan sahaja dia kata hang dapat rezeki, tapi dia juga tentukan berapa banyak hang dapat. Sebab itu kalau kita tak dapat, kita beriman bahawa itu bukan rezeki kita. Kita tak berkelahi, kita tak bermasam muka, kita tak berbalah, kita tak putus silaturahim, kita tak bergaduh. Selalunya isu itulah. Nampak? Pertama, di dalam surah Fatir ayat yang kedua Allah kata ma yaftahillahu linnas min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilalah min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa sahaja yang Allah Ta'ala buka kepada manusia, yang dia kurniakan kepada manusia daripada rahmatnya, tidak ada seseorang pun yang boleh menahannya. Kalau dia bagi, tak ada siapa pun boleh halang.
Pasal itu kita tak dapat tu memang kita usaha tak dapat, bukan rezeki kita. Kemudian Allah kata, wa ma yumsik, siapa apa yang Tuhan masaka yumsik, yang Tuhan halang, yang tak dapat, tidak ada siapa yang boleh membukanya. So, pasal itu kita orang beriman ni, siapa-siapa yang beriman dengan Ar-Razzaq, dia tidak akan percaya kepada pelari. Dia tak akan percaya kepada ibu duit. Dia tak akan percaya kepada menurun. Ni, tuan-tuan tahu tak hari ni viral apa? Hari ni viral apa? Satu perempuan dia bawa keluar duit. Dia pasal kalau dia petua, dia kata Tok Wan dia petua, tak apa. Kalau dia kata tok dia petua pun tak apa. Kalau dia kata laki dia petua pun tak apa. Tapi dia kaitkan dengan Nabi. Dia kaitkan dengan Al-Quran. Jadi kita kena jawab. Dia kata dia pegang duit. Dia kata apa? Kita nak tarik duit ni, kita kena bercakap dengan duit, bersangka dengan duit. Ni yang jenis-jenis pakar motivasi ni. Kita tak boleh cakap yang tak elok. Anak-anak kita jangan bercakap benda yang tak elok. Kita kena positif saja. Kalau kita cakap yang tak elok, saat lagi dia akan jadi tak elok. Setiap kata-kata adalah doa. Perkataan ini tidak betul. Bukan semua kata-kata adalah doa. Anak nak jatuh, tuan-tuan nak kata apa? Anak naik atas meja nak jatuh, tuan-tuan nak kata apa? Kalau ikut rukun dia apa? Jangan kata jatuh. Jatuh is negatif. Kena kata apa? Tak jatuh. Dah nak jatuh, tempik. Oi, jangan naik, jatuh lagi. Negatif. Unsur dalaman tu tak bagus. Dia akan menghasilkan tenaga yang tak bagus. Dia tak bagus lah. Dia tak ada charge bagus. Apa hang merepek ni, nak jatuh tempik, nak jatuh ha? Kita nampak satu orang duk berjalan, ada lubang. Oi, lubang. Siapa yang jatuh? Mesti kita kata begitu kan? No, it's negative charge. Ini negatif. Jangan kata macam tu. Kata apa? Tak ada lubang. Jatuh. Awak hantar abang kata ada lubang. Negatif. Kata-kata, setiap kata-kata, tuan-tuan ni duk pasak ni pakar motivasi. Setiap kata-kata lah doa, kata-kata yang baik, kata-kata. Hatta Nabi SAW dalam hadis baginda sebuah perkataan-perkataan yang bukan kata positif negatif, perkataan yang benar. Adakah kata-kata doa? Doa ada syarat dia, doa ada kaedah dia, doa ada dawabit dia. Bukan setiap kata-kata itu doa. Ini satu falsafah yang tak benar, yang tak disokong oleh Quran. Doa dia ada adab dia, ada cara dia. Dia kata apa? Cakap dengan duit, kau ni baik. Kau ni bukan duit yang jahat. Kau panggil lah kawan-kawan kau main sama. Apa ni? Ni geng-geng menurun ni. Sebab tu tuan-tuan, saya tak tahulah orang kita ni. Sebab itu agama mengajar kita cerdik. Agama bukan ajak kita jadi bodoh. Tuan-tuan kalau nak pergi minta dekat seseorang, mesti kawan tu lebih pada tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan nak pergi minta kat kawan tu mesti lebih pada tuan-tuan, betul tak? Kalau dia sama atau kurang pada tuan-tuan, nak pergi minta buat apa kat dia, betul tak? Tuan-tuan yang nak pergi menurun, naik arus. Naik kereta besar lah. Naik apa? Naik Mercedes, naik Honda ke apa besar-besar. Yang Tok Bomo nak menurun, naik apa? Datsun buah kanang. Kita yang nak pi menurun ni, rumah 3 tingkat, aircon semua. Pi rumah Tok Bomo yang kita nak menurun, nak suruh dia tarik duit mai kat kita tu, rumah pun mesra, bukan mesra rakyat, bawah pada mesra rakyat dah. Betul mal. Asnaf. Bukan kita nak hina, tapi nak habaknya kedudukan dia tu. Tiba-tiba kita yang pakai apa semua, naik kereta besar apa semua, pergi dekat dia. Nak suruh dia tarik duit.
Tuan-tuan, kalau dia boleh tarik duit, dia dulu tarik mai kat dia, tak pergi kat kita. Tu pun tak boleh fikir. Ni pi ni, geng-geng ni pi sampai Indo tu. Jumpa kiai. Dia kata kiai tu pandai tarik duit. Dialah dia bohong hang, duit dia pi kat hang, duit hang pi kat dia. Tu yang kata tarik duit. Tuan-tuan faham tak? Tok Bomo pandai tak? Tuan-tuan tahu di Indonesia Bomo ni dia panggil apa? Tuan-tuan tahu tak di Indonesia gelaran Bomo ni tahu dia panggil apa? Tak tengok cerita Indon, sinetron tak tengok. Saya tak tengok, tapi saya baca. Orang pintar. Bomo dukun di Indonesia dipanggil orang pintar. Sebab apa? Pasal yang pi jumpa dia orang bodoh. Bodoh lah. Ha naik kereta, pi menurun nombor ekor dekat dia. Dia naik motor lah, motor cabuk. Motor pun tak ada tongkat. Kena sandak di tiang. Mai buat apa ni? Mai ni nak suruh tok tarik duit sikit kat kami. Apa? Menurun nombor lagi satu. Piramli dah, abang lah Piramli. Tu teropong tu, segala teropong dia boleh teropong. Tapi tengok Piramli. Bila dia tanya nombor apa esok, dia kawan tu bagi nombor betul tak? Piramli nak abang. Piramli nak kritikkan sosial. Piramli nak kata apa? Benda ni hampa bagi cerdik lah. Sebab itu tuan-tuan tak ada. Amalan tak ada. Amalan ni ada. Saya pi satu kedai, dia simpan duit lama dalam laci cashier. Ni geng-geng kedai makan ni dia simpan duit lama, duit zaman Jepun ke, duit apa ke dia suka simpan. Kita kata simpan pasal apa ni? Saja saya buat koleksi. Yang peliknya dia bubuh dalam cashier tu. Atau kepercayaan apa? Kepercayaan yang dia bubuh duit lama tu pasal apa? Nak tarik mai duit, ibu duit. Itu belum kita cerita lagi, kita dah sebut lama dah yang gantung gambar-gambar tu. Kan gambar-gambar tu semua. Apa ni tuan-tuan? Ni benda besar. Okey. So, jelas. Sebab Nabi SAW tak ajak kita bercakap dengan duit. Tak ajak suruh kita seru duit. Zaman Nabi ada duit tak? Ada dinar, dirham. Nabi tak kata kat sahabat, ambil dinar ni. Seru. Tak. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Baik. Kemudian yang kedua kita nak bagi tahu tuan-tuan bahawa ada manusia yang Tuhan lapangkan rezeki dia, ada manusia yang Tuhan sempitkan. Semua Tuhan punya kerja. So kita jangan protes. Dalam surah Al-Isra ayat 30 Allah kata inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir lahu innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Pasal itu kita tak dengki orang kaya. Kita tak hasad pada orang kaya. Pasal Allah kata, inna rabbaka yabsutur rizqa. Allah yang melapangkan rezeki sesiapa yang dia nak, dia juga yang menyempitkan rezeki siapa-siapa yang dia nak. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dalam hidup kita ada orang kerja teruk siang malam tapi hidup dia tak teratur. Ada orang kadang-kadang taklah kerja terang mana sangat tapi kita pelik tak? Tangan dia buat jadi, tangan kita buat tak jadi. Dia buat kerja apa jadi, tapi kita buat kerja apa tak jadi. Dia kata hang memang tangan Om. Bukan tangan Om, Tuhan yang melapangkan rezeki dia dan Tuhan yang menyempitkan rezeki kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Tuhan tahu kadar manusia. Dan satu lagi benda yang tuan-tuan kena pegang elok-elok, apabila Tuhan lapangkan rezeki seseorang, itu bukan tanda Tuhan sayang dia. Ini kita nak kena sebut bagi jelas. Sebab Tuhan telah melapangkan rezeki manusia yang paling kaya di dunia, Qarun. Tetapi Tuhan yang samalah mentenggelamkan dia. Betul tak? Jadi tuan-tuan jangan tengok orang yang rezeki dia sempit,
Tuhan penanya orang. Jangan. Itu tak betul. Kita tengok kawan tu kahwin sampai 4, kawan ni seorang pun tak kahwin. Tengok, Tuhan tak mau bagi hang jodoh. Dah. Soal lebih korang bukan penentu kasih dan sayang Tuhan. Sebab Tuhan bila dia sayang pada seorang, dia buat apa? Di antara Musa dengan Firaun, siapa yang Tuhan sayang? Di antara Musa dengan Firaun, siapa yang Tuhan sayang? Musa. Di antara Musa dengan Firaun, siapa yang kaya dan berkuasa? Kadang-kadang kita baca tapi kita tak renung, jadi tak dapat makna apa. Kalau kita kata kayu ukur pada kaya dan kuasa itu, Firaun tentulah lebih Tuhan sayang daripada Musa. Lepas itu kalau kita tengok kawan-kawan kita senang, kita doa kesenangan itu yang Tuhan redha, bukan kesenangan yang Tuhan murka. Nampak? Dan yang terakhir tuan-tuan, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Azza wa Jal melalui nabinya ada menyebut daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar ruhal qudus nafasa fi ru'ya inna nafsan la tamut. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah menyampaikan kepada diriku. Jibril telah bagi tahu dekat Nabi apa dia? Inna nafsan. Yang ni tuan-tuan pegang, tuan-tuan pasak, tuan-tuan jadikan sebagai iman tuan-tuan. Kata Jibril kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita, inna nafsan la tamut. Sesungguhnya seseorang manusia itu la tamut, dia tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sehinggalah Tuhan menyempurnakan rezeki dia. Satu orang itu tidak akan mati sehinggalah keseluruhan apa yang Tuhan tulis sebagai rezeki dia telah dapat di dalam kehidupan ini. Apabila sempurna, tamat seluruh apa yang patut dia dapat dari sudut kedudukan, dari sudut apa saja, maka ketika itu datanglah ajal dia. Pantang maut sebelum ajal. Dan ajal tak akan sampai selagi ada rezeki. Ada orang tuan-tuan makan dia teringin dia makan mati. Pasal apa? Pasal Tuhan dah tentukan dia tak akan mati lagi tak makan benda tu. Rezeki dia. Nampak? So kita nak susah hati apa? Kita usahalah. Rezeki ni pula ada dua jenis. Satu yang memang Tuhan tentukan, kita tak payah cari. Satu rezeki yang kita tak payah cari tuan-tuan, memang Tuhan dah bagi. Apa dia? Tuan-tuan tengok, ada orang beranak-beranak kaya, ada orang beranak-beranak miskin. Yang tu bukan dia cari. Dan berapa ramai orang yang kita kata dia ni kaya asal. Dia cari tak? Tak. Memang dia beranak atas beras. Tuan-tuan, bahasa tuan-tuan saya guna balik. Sekali saya cakap bahasa moden tuan-tuan tak faham. Cakap bahasa kampung pun tak boleh jawab. Beranak atas beras, dia beranak atas? Pastinya dia memang asal usul dia kaya. Yang ni memang Tuhan tulis. Kita bukan tak pandai. Tuan-tuan, dulu ramai saya jumpa duk main habaq apa. Dia kata saya ni mengaji pandai. Lepas tu pasal apa yang tak kerja hebat? Pasal pak saya tak ada duit. Kawan saya tu bodoh, bukan pandai mana. Pak dia ada duit, hantar mengaji. Nampak? Bukan pilihan dia, beyond control. Tapi dia beranak lahir dalam keluarga yang mampu, boleh tanggung dia pergi belajar, dia percaya. Kita ni bukan pasal kita tak pandai. Pak kata hang tak kat jahanam dah lah, bendang siapa nak buat, aku tak ada duit. Macam bendang tu kita. Kalau tidak, tak jusa A. Tapi ini bukan soal kita, betul tak? Lepas tu kita habaq kat cucu, Tok Wan dulu, yang dulu. The past is the past. Sekarang UMNO pula. Nak habaq apa? Nak habaq benda lepas Tok Wan dulu. Nampak? Bukan soal dia, tapi soal
keluarga dia. Dan dia minta tak tuan-tuan? Minta lah. Ya Allah, saya bagi keluarga B40 dah. Kalau keluarga kaya orang payah juga. Kata banyak. Dah tuan-tuan dah minta. Ada orang lahir sebagai orang besar, anak bangsawan. Ada orang lahir sebagai anak tak ketahuan. Semua tu kita faham, kita beriman, cukup. Dan Allah kata apa? Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bila kamu beriman bahawa aku yang memberikan rezeki dan kamu tidak akan mati sehingga dapat apa yang telah aku tentukan, maka takutlah kepada aku dan carilah elok-elok. Tak payah duk sehati, tak payah duk buat benda haram, buat benda elok. Pasal aku nak bagi. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتَبْطَأَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Jangan kamu menghalang rezeki disebabkan dosa, kerana di sisi Allah tidak akan dapat rezeki melainkan ketaatan kepadanya. Maksudnya, jangan kerana hampa nak sapu harta tu, hampa tak peduli halal. Yang tu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Dan tuan-tuan nak balik ni, ada satu hadiah saya nak bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan baca. Hadiah ni lebih besar daripada duit ringgit, lebih besar daripada tanah bendang, lebih besar daripada segala-galanya. Apa dia tuan-tuan? Satu doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali ajar kepada seorang hamba. Siapa yang ajak Sayyidina Ali? Nabi. Siapa yang Sayyidina Ali ajak? Seorang hamba. Dia punya rentetan dia, Nabi ajak kat Sayyidina Ali ajak kat hamba ni. Apa maksud ataupun apa fadilat dia? Kata Nabi SAW, apa sahaja hutang yang kamu tanggung, apa sahaja masalah yang kamu yang kamu hadapi, akan diselesaikan dengan doa ni. Tuan-tuan, ni saya nak cerita sebelum saya cerita doa ni. Ada satu cerita. Ni bukan cerita ibu duit ni, cerita betul. Hari Sabtu lepas, ada seorang jemaah rapatlah dengan saya. Dia tersilap tekan telefon. Ni saya nak cerita keajaiban Tuhan. Ni yang ada telefon ni. Dia duk tengok telefon. Lepas tu dia tertekan satu page ubat sakit lutut. Dia tekan nak beli ubat sakit lutut. Dia tekan beli ubat sakit lutut. Tekan-tekan. Isi nama, isi apa semua. Your order is expired. Dung. Dia takut, dia rasa tak sedar hati. Dia pergi ke bank Islam. Dia pergi cek. Baki duit dia ada 300 ya. Daripada satu jumlah yang sangat besar. Dia teriak, terkejut. Dia cek tinggal 300. Daripada amount yang sangat banyak mencecah puluhan lah. Tuan-tuan, apa berlaku? Hari Sabtu, hari Ahad, saya pergi sarapan pagi dengan dia. Dia cerita kat saya kata sabar, kita doa insya-Allah. Hari ni Selasa, kemarin dia pergi bank. Bank kata tak boleh trace, tak boleh tengok transaksi. Mari hari ni pagi saya pergi minum sekali lagi dengan dia. Dia kata sekali lagi dia nak pergi, tapi bank kata benda ni sangat susah, rumit, complicated, tak boleh scan, tak boleh trace.
Pukul 1 dia call saya. Pukul 1 saya duduk tunggu kereta nak ambil anak, dia call saya. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah, bila dia pergi ke bank untuk kali yang kedua, hari Isnin itu tak boleh buat apa. Bank tak boleh buat trace apa. Bank tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh check." Apa yang berlaku? Katanya duit itu telah dipindahkan ke satu akaun yang akaun tu atas nama dia, macam clone account. Macam clone account. Lepas tu, tuan-tuan, berapa banyak kes-kes yang kita dengar seumpama ini memang tak boleh untuk dapat balik. Tapi tuan-tuan, kejadian ni sangat ajaib. Mengajar kita makna rezeki itu daripada Allah. Bank kata kita try tengok. Transfer balik daripada akaun yang clone tadi masuk kepada akaun Sekupang. Tak jejah. Dia telefon saya pukul 1. Dia beritahu, alhamdulillah, Sekupang tak jejah, dapat balik. 2 hari tak lidok, 2 hari duk fikir, 2 hari sedih, tentang bukan sedih duit tu, tapi dia tak sangka. Tapi kita nak kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Dan dalam dia duk cerita kat saya tu, mulut dia tak nilah, tak berhenti kata, saya apa jadi pun saya beriman ni takdir Allah, ni ketentuan Allah. Kalau adalah. Allah Ta'ala jawab. Allah jawab. Dapat balik semua. Yang tu yang kalau kadang-kadang kita baca, saya syarah, kita dengar, tapi bila kita melaluinya, kita berhadapan dengan situasi itu, barulah kita tahu makna Tuhan sebagai pemberi rezeki. Dalam akaun 300 bank kata tak boleh buat apa. 300 dan tak boleh buat apa. Tiba-tiba pi pula cek sekali ni ada dalam satu clone account. Dia kata buka akaun dia kata tak ada. Try boleh masuk balik. Tuan-tuan boleh bayang macam mati dapat nyawa balik tu. Yang tu yang kata apa, siapa dapat balik? Rezeki dia. So hadis ni kata Sayyidina Ali, Nabi kata apa sahaja masalah, apa sahaja beban, apa sahaja hutang setinggi bukit, Allah akan langsaikan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek ya. Allahumma kfini bihalalik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, doa dia apa bunyi? Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkan diriku dengan sesuatu yang halal. Kita minta Allah Ta'ala pasakkan dalam jiwa kita cukup dengan yang halal. Walaupun sikit. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kau berikan kekayaan dengan kelebihan engkau daripada segala-galanya. Artinya apa? Tuhan tahu dalam jiwa kita rasa cukup dengan halal, kita tak akan ambil yang haram walaupun depan mata. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan tuan-tuan, keimanan ini mengajar kita supaya betul-betul kita percaya Tuhan bagi rezeki. Takat mana kita dapat, takat mana kedudukan kita, akhir hayat kita syukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat, insya-Allah. Kita sambung bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.